Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqika wa akhrijna mukhraja sidqika waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita menyambung tafsir surah Al-Fatihah. Kita dah selesai tafsirkan ayat ataupun perkataan siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Jadi siapa yang Allah berikan nikmat? Ada 4: para nabi, siddiqin, wali-wali, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Kemudian Allah setelah menyebut tentang orang-orang yang diberikan nikmat, Allah sebut 2 sifat. Allah nafikan 2 perkara, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, golongan yang bukan di kalangan orang-orang yang engkau murkai. Maghdub, ghadab bermaksud marah ataupun benci ataupun dimurkai. Waladdallin, dal bermaksud sesat. Jadi para ulama banyak khilaf tentang siapakah yang dimaksudkan dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pendapat kebanyakan jumhur ulama, kebanyakan mufassirin berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi menyatakan bahawa ghairil maghdubi adalah orang-orang Yahudi dan ad-dallin orang-orang Nasrani. Yahudi dan Nasrani, seperti mana kita lihat sekarang lah, bila orang Yahudi memberikan satu tindak balas yang kejam, yang zalim. Ada orang kata, siapa suruh Hamas mulakan dulu? Itu bukan kenyataan yang betul. Mereka telah merampas tanah, dan tak cukup dengan rampas, telah buat penjara terbuka. Tak cukup dengan penjara terbuka, setiap hari saya follow lebih 10 media sosial Quds, Gaza dan seumpamanya. Setiap hari pasti ada yang ditangkap, dibunuh atau diceroboh. Tak pernah tak ada, setiap hari. Sebab tak geger, orang kata tak bising, sebab benda tu nampak kecil. Setiap hari adanya yang dibunuh, yang ditangkap setiap hari. Jadi bila sampai benda besar ni, orang nampak macam Hamas yang start dulu. Itu kadang-kadang orang Islam pun tak tahu. Yang pertama, sejarah jelas bahawa mereka yang merampas. Yang kedua, perbuatan mereka setiap hari memberikan, macam gitulah,
rumah, kalau kita bayangkan tanah kita kena rampas, dia bagi sikit kat ujung je, lepas tu hari-hari dia buat perangai, kita boleh duduk senyap, redha je. Jadi inilah al-maghdub, golongan yang benar-benar dibenci. Dan kita ingat siapa yang bunuh Nabi kita. Ulama kata Nabi juga mati syahid. Ulama sebut Nabi juga mati syahid. Nabi sendiri mengaku kan, haza awanu inqita'il abhar min tilkas sum. Ini waktunya terputus aorta aku, pembuluh darah besar, kerana racun yang orang Yahudi letak. Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, sebab apa Nabi meninggal? Kerana racun. Racun 3 tahun lepas yang Nabi makan kambing, ada seorang sahabat terus meninggal dunia. Siapa sahabat tu? Bishr bin Barra bin Ma'rur. Bishr bin Barra, dia terus meninggal. Nabi kesannya lama, 3 tahun. Ada orang kata Nabi kena lead poison, ada yang kata arsenik, Allahu a'lam. Nah, itu tak pasti lah tu. Tapi yang pastinya Nabi kena racun. Ini disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi ini kerja Yahudi. Setelah marah kerana mereka kalah besar dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Lepas perang, dia buat baik, bagi makan dekat Nabi. Dia tahu Nabi suka kambing, dan dia lumur yang paling banyak tang mana tuan-tuan? Zira'. Nabi memang suka zira', suka bahagian peha kambing, zira'. Jadi dia letak lebih racun pada zira' tadi, bahagian peha. Tapi di Malaysia tak ada kedai Arab yang hidangkan nasi Arab peha kambing, tak ada kan. Kalau di Dubai saya pernah kan, tapi tak boleh makan seorang lah. Kecuali kalau kita tu memang power sangat makan, kita makan 3-4 orang lah kan. Nasi Arab peha kambing ada dekat Dubai kan. Sini tak ada lagi. So kedai Arab buat lah. Nabi suka zira', dia letak, dia lumur banyak. Dia tahu Nabi suka bahagian tu. Dan akhirnya masa Nabi nak makan, Nabi tak telan, Nabi hanya masalah mulut, punya dahsyat racun tu. Sahabat yang mati tu dia dah telan, Bishr bin Barra. Nabi masalah mulut je, tapi kesan dia tu sampai 3 tahun, sampai terputus aorta. Ini perangai Yahudi lah. Sebab tu disebut maghdub, dibenci. Dan Nasrani kita lihatlah, bila berlakunya peperangan ini, tengoklah Amerika, tengoklah British kan, memberi sokongan yang jelas, memberikan green light. Ini Hamas punya pasal, serang. Ini yang kita perlu jelas bahawa kita buat. Kalau boleh setiap solat, sembahyang seorang ke, sembahyang jemaah ke, kita buat kunut nazilah untuk mereka. Kerana itulah satu-satunya senjata kita selain daripada kita infak, selain daripada kita berikan sumbangan. Tetapi ada tafsiran lain, ada pendapat lain, saya sebutlah. Dalam hadis juga, ini Nabi sebut maghdub. Mungkin tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Satu hari Syarid sahabat Nabi, dia duduk macam ni. Ni ramai buat, duduk menyenggeng belah kiri. Biasanya lepas solat, tangan kiri je duduk sebelah ni. Ini juga tidak dibenarkan, kerana juga Nabi sebut maghdub. Bila Syarid dia duduk macam ni, Nabi kata, ataqun qa'datal maghdub, adakah engkau duduk cara orang Yahudi yang dimurkai? Jadi elakkanlah, walaupun ulama kata makruh, tapi elakkan daripada duduk menyenggeng ke apa panggil kan, menyindir apa panggil, cenderung ke kiri, macam inilah. Tangan kiri kita letak, kita pasakkan. Susah bahasa Melayu ni. Bahasa Arab senang, istinad ilal yasar kan, belah kiri. Cuma ulama khilaf, kalau dua-dua ataupun belah kanan dilarang tak, maghdub tak? Ada yang kata ya, ada yang kata tidak, elakkanlah. Tapi ramai ulama kata tak.
yang hanya khusus belah kiri sahaja. Itu ramai ulama kata. Adapun kalau dua-dua tangan ataupun kanan sahaja tidak. Tapi ada juga ulama kata termasuk. Tapi ramai ulama kata tak. Itu antara yang Nabi sebut tentang maghdub, tentang golongan yang berkai, iaitu cara duduk kita, iaitu cara duduk dengan kita meletakkan tangan sebelah kiri. Ada juga yang mengatakan al-maghdub adalah orang-orang musyrik. Orang-orang, ini pendapat kedua. Siapa maghdub? Al-musyrik. Siapa ad-dallin? Orang-orang munafik. Kerana orang-orang munafik ni Allah telah isytihar mereka berada di neraka yang paling bawah. Jangan salah faham, munafik ni ada dua kan. Munafik ada dua, munafik amal dengan munafik akidah. Munafik amal hampir semua orang ada. Munafik amal, cakap bohong, menzahirkan apa yang tak dalam hati, zahir lain, dalam hati lain. Sampai kan Imam Ghazali sebut bentuk-bentuk munafik kecil. Bukan munafik betul lah, munafik anak-anak munafik ni. Cara makan, depan orang makan baik, elok je, ikut sunnah sikit. Tapi dekat rumah makan banyak gelojoh kan. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, itu munafik-munafik kecil lah kan. Depan orang baik je, soleh je kan, elok je makan, tertib je, jaga semua, tak jatuh sebutir pun. Tapi kalau makan dekat rumah seorang-seorang, tak ada orang, bukan sekat sebutir kan. Semua jatuh, sebutir je yang masuk mulut. Maknanya itu, kita hidup untuk apa? Kerana orang ataupun kerana Allah Ta'ala. Itu antara pendapat-pendapat yang lain. Jadi seperti mana saya sebut semalam, kita nak sebut tentang last kali, habis tentang ghairil maghdubi alaihim. Saya sebut dua pendapat sahaja, walaupun ada lagi pendapat lain. Dan pendapat yang jumhur ialah ghairil maghdub adalah Yahudi dan ad-dallin adalah Nasrani. Jadi kita tengok tentang amin. Jadi amin ni bukanlah daripada surah Fatihah. Amin ni adalah satu saya sebut tadi semalam, perkataan yang kita ucapkan yang bermaksud istajib. Dan amin ni disunatkan setiap kali kita membaca surah Fatihah, sama ada dalam solat ataupun di luar solat, kerana kita mengaminkan doa yang kita sebut dalam solat tersebut, dalam bacaan tersebut. Yang kedua, dalam solat, amin yang kita bacakan hendaklah kita jaharkan ketika baca solat yang jahar, solat subuh, solat maghrib dan solat isyak. Walaupun sembahyang seorang, kita sembahyang seorang, maghrib, isyak, subuh, kita baca kuat rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu sunnahnya. Jadi kalau kita sembahyang kat rumah, hujan dan sebagainya, saya lupa kan, antara sunnah-sunnah hujan yang jarang kita buat, selak kain. Selak kain, bagi lelaki lah, perempuan jangan selak kain pula. Nabi sebut, Nabi buat dalam hadis Bukhari, innahu kasyafa'an izari indal matar. Ketika hujan, Nabi selak kain, kenakan badannya pada hujan. Tadi saya tak payah selak, memang saya kena hujan satu badan. Kan? Ini bagi orang yang tak kena hujan, kenakan sikit. Dia tak mesti kaki lah. Nabi buat kaki, tangan ke kaki ke. Sebab tu orang dulu suka, budak-budak dulu kan, hujannya main, lepas tu masuk balik. Kerana apa? Kerana berkat yang turun daripada langit. Sebab langit ni adalah tempat para malaikat turun naik. Jadi keberkatan hujan tu ada. Ini kalau kita nampak hujan, kita main air sikit lah. Sikit je, bukan banyak kan. Banyak-banyak takut bahaya pula. Itu salah satu sunnah-sunnah hujan yang kita mungkin terlepas pandang. Jadi dalam sembahyang seorang pun kita sunat amin. Bila kita sembahyang
Maghrib, isyak, subuh kita kuatkan. Bacaan kuat, amin pun kuat. Bacaan perlahan, amin pun perlahan. Kecuali ketika mana kita jadi makmum, kita baca Fatihah perlahan, tapi amin kuat ketika subuh, maghrib dan isyak. Dan juga selari dengan imam. Imam start amin, kita mula amin. Imam habis amin, kita habis amin. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Nabi sebut iza ammana fa aminu. Bila imam baca amin, hendaklah kita sama-sama. Dalam solat ni semua kita kena bagi imam dulu, baik af'al ataupun aqwal, perbuatan atau perkataan. Imam dulu. Imam Fatihah dulu, imam rukuk dulu, imam takbir dulu, kecuali amin. Ada satu khilaf, adakah kena sama ataupun tidak dengan imam, iaitu Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i tak. Imam Nawawi kata tetap kita lepas imam sebut sami Allahu liman hamidah, kita sebut sami Allahu liman hamidah. Tapi mazhab Hambali dia berbeza. Macam dekat Saudi lah kan. Bila imam sebut sami Allahu liman hamidah, tak sunat makmum sami Allahu liman hamidah. Makmum sama-sama Rabbana lakal hamd. Ini sebagai pendedahan lah. Mazhab Syafi'i tetap menyatakan bahawa imam sami Allah liman hamidah, kita lepas tu bukan sama imam, lepas tasmi' imam, tasmi' kita namanya tasmi'. Sami Allah liman hamidah namanya tasmi'. Allahu akbar takbir. Kalau salam taslim, itu nama dia lah dalam bahasa Arab. Jadi lepas imam tasmi', kita tasmi'. Itu mazhab Syafi'i yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Tapi kita hormatlah pendapat orang lain, iaitu mazhab Hambali mengatakan bila sami Allahu liman hamidah imam, makmum dan imam sama-sama Rabbana lakal hamd. Sebab tu dalam Masjid Haram dia orang sama-sama kan, Rabbana lakal hamd kan. Itu mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i tetap. Jadi hanya satu je dalam mazhab Syafi'i yang perlu sama dengan imam, iaitu amin sahaja. Apa faedahnya? Nabi sebut fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesungguhnya sesiapa yang sama aminnya dengan amin para malaikat, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Ini kelebihan amin bersama imam. Dia lepas waladhdallin ni dia ada saktah. Nabi ajar kita ada saktah, kena berhenti. Tapi waladhdallin amin, itu kurang afdal, khilaful aula. Macam Imam Nawawi Al-Jawi, bukan Nawawi yang Arab tu, Imam Nawawi ulama Syafi'i Indonesia, Al-Bantani. Dia kata sunat baca Rabbil Firli wali Hidayah. Itu pulanglah. Nak baca silakan, tak baca pun tak ada masalah. Rabbil Firli wali Hidayah. Itu pandangan Imam Nawawi Al-Jawi. Dia ada Imam Nawawi 2 orang Indonesia, orang Bantan, sangat hebat kan. Pelbagai ilmu agama telah ditulis sekarang dalam bahasa Arab. Termasuklah syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah, namanya Maraqil Ubudiyah. Jadi kita berhenti sekejap, waladhdallin amin. Kemudian bagi imam selepas amin dalam mazhab Syafi'i sunat bagi peluang makmum baca Fatihah. Mana tak terus baca surah. Lepas amin bagi peluang sikit. Sebab Allah suruh makmum dengar bacaan imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, hendaklah orang belakang dengar dan diam. Ulama kata yang perlu dengar diam betul 2, ketika solat jemaah dan ketika khutbah. Dengar dan diam. Jadi kalau kita tak bagi peluang orang belakang baca Fatihah, terus kita baca surah, menyebabkan orang belakang pun dalam keadaan dia tak selesa. Dia baca Fatihah tapi tak khusyuk sebab dengar baca imam. Itu antara hikmah kenapa imam perlu relax sekejap. Berzikir ke, diam ke, terpulanglah. Nak berzikir pun boleh, tapi jangan kuat-kuat pula. Ataupun diam sekejap, sebab bagi makmum fokus, khusyuk. Dia kalau
ada bunyi-bunyi bacaan-bacaan lain, dia akan terganggu. Kemudian ulama-ulama juga khilaf kan. Adakah amin ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja atau tidak? Ada yang kata amin ni adalah perkara yang khas, perkara yang khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat kedua kata tidak. Amin bukan hanya umat Nabi Muhammad. Amin untuk umat Nabi Muhammad dan juga umat Yahudi. Bukan umat lah, kaum Yahudi. Nabi Musa juga disyariatkan perkataan amin dalam syariatnya. Sebab tu kita biasa dengar orang-orang bukan Islam pun ada amin, amin kan. Jadi ada khilaf sama ada ianya khusus kepada Nabi Muhammad dan kata Imam Qurtubi zaman dulu juga ada, iaitu mula turun ketika Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam. Kerana ada hadis, dalam hadis sebut sebagai penutuplah, innallaha a'ta ummati salasan lam yu'ti ahadan qablahum. Sesungguhnya Allah berikan umat Nabi Muhammad 3 benda yang eksklusif. Yang pertama ialah salam. Salam, assalamualaikum. Itu benda yang istimewa untuk kita sebarkan. Yang kedua, soft. Jadi umat Nabi Muhammad ni ada soft. Jadi kita kena paling elok, paling baiklah soft kita. Sebab itu istimewa untuk umat Nabi Muhammad. Soft. Soft umatku macam soft para malaikat. Nak tiru malaikat. Yang ketiga ialah Nabi sebut amin illa ma kana min Musa wa Harun. Amin eksklusif, cuma Nabi Musa, Nabi Harun juga dapat. Maksudnya untuk umat Nabi Muhammad dan juga zaman dulu ada disyariatkan pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Jadi itu sedikit tentang amin, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Lilladzina amanu wa 'amilus solihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ihrisna bi annika la tanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.